dan selamat datang ke Dunia Yahudi Mingguan di i24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami memberi tumpuan kepada cerita, isu, dan personality yang berkaitan dengan kepentingan Yahudi, sama ada di sini di Israel maupun di seluruh diaspora komuniti Yahudi global. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Sila lihat. Britain kini sedang meningkatkan perlindungan secara drastik untuk komuniti Yahudinya. Kerajaan telah berjanji untuk menyediakan lebih daripada 250 juta pound dalam tempoh 3 tahun akan datang bagi meningkatkan keselamatan di sekitar sinagog, sekolah dan pusat komuniti selepas gelombang serangan antisemitik. Pakej ini merangkumi lebih daripada 500 pegawai polis tambahan di seluruh England dan Wales. Jerman sedang mengambil langkah untuk menjadikan penafian hak Israel untuk wujud sebagai satu kesalahan jenayah. Parlimen negara itu telah membawa rang undang-undang itu ke peringkat seterusnya yang akan membawa hukuman sehingga 5 tahun penjara bagi sesiapa yang secara terbuka menafikan kewujudan negara Yahudi atau menyeru kepada pemusnahannya. Perancis telah mengadakan Hari Peringatan Kebangsaan yang pertama untuk menghormati Alfred Dreyfus. Tepat 120 tahun selepas pegawai tentera Yahudi itu dibebaskan daripada tuduhan pengkhianatan. Alfred Dreyfus telah dituduh secara palsu menyintip untuk Jerman dalam salah satu perbicaraan antisemitik paling terkenal dalam sejarah, dan beliau menjadi simbol ketidakadilan sebelum akhirnya dibebaskan sepenuhnya. Presiden Emmanuel Macron memberi amaran bahawa syaitan lama antisemitisme kini kembali muncul. Aliyah dari Perancis terus meningkat. Seramai 230 lagi pendatang baru tiba di Israel minggu ini sebagai sebahagian daripada operasi aliyah musim panas kerajaan. Sejak 7 Oktober, lebih daripada 6,500 Yahudi Perancis telah berpindah ke Israel, dengan kadar imigresen dari Perancis meningkat lebih 3 kali ganda dalam tempoh 3 tahun lalu. Dan akhirnya, salah satu komuniti Yahudi terkecil di Eropah kini mempunyai rumah tetap. Iceland telah membuka pusat Yahudi pertamanya di pusat bandar Reykjavik, lengkap dengan sebuah sinagog, kedai kosher, perpustakaan, dan ruang komuniti. Sebuah mikveh geoterma juga dijangka akan dibuka tidak lama lagi, menandakan satu lagi pencapaian penting bagi komuniti Yahudi di negara itu yang berjumlah kira-kira 300 orang. Baiklah, kita mulakan dengan inisiatif baharu yang bertujuan untuk menjadikan golongan muda Yahudi dari seluruh dunia sebagai generasi seterusnya yang akan memperjuangkan Israel. Kerajaan Israel telah meluluskan Masa Diplomasi, sebuah program baharu yang memberikan latihan praktikal kepada peserta dalam bidang diplomasi awam, komunikasi dan kepimpinan sambil memperdalamkan hubungan mereka dengan negara Yahudi itu. Inisiatif ini diperkenalkan ketika Israel sedang mencari cara baharu untuk menangani peningkatan antisemitisme dan maklumat palsu di luar negara. Bersama kita sekarang ialah Mayor Holtz, Ketua Pegawai Eksekutif Masa Israel Journey, yang menerajui program ini dan bersama kita dari Baitul Maqdis. Hai dan terima kasih kerana bersama kami. Ya, gembira dapat bersama di sini. Jadi, masa ialah perkataan Ibrani yang bermaksud Anda tahu perjalanan. Ia mempunyai banyak makna yang mendalam. Jadi, jelaskan mengapa inisiatif ini sangat penting dan bagaimana ia berkait dengan apa yang sebenarnya diwakili oleh masa sebagai satu konsep. Saya akan undur selangkah dan saya akan jelaskan apa sebenarnya masa itu. Betul? Jadi kami diasaskan 22 tahun lalu oleh agensi Yahudi dan Kerajaan Israel untuk membawa golongan muda Yahudi dari seluruh dunia ke sini untuk menjalani pengalaman bermakna jangka panjang di Israel. Sepanjang 22 tahun yang lalu, kami telah mempunyai lebih daripada 220,000 alumni dan mereka datang ke pelbagai jenis program yang berbeza. Kami cuba memastikan bahawa kami juga sentiasa mengikuti perkembangan dan menambah program-program yang relevan dengan keperluan serta kehendak golongan muda Yahudi di seluruh dunia. Dan itulah sebenarnya bagaimana diplomat masa wujud. Dalam kerjasama yang menakjubkan dengan Kementerian Luar Negeri, kami telah menjalankan program perintis ini tahun lalu. Dan kami benar-benar menerima 20 peserta tahun lalu untuk program perintis ini. Dari pelbagai negara yang berbeza untuk mendapatkan alat bagi diplomasi awam, mempelajari lebih lanjut tentang agama Yahudi mereka dan mengetahui lebih banyak tentang Israel. Dan diharapkan juga mereka akan lebih selesa untuk berbincang tentang perkara ini dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Betul. Satu perkara yang sangat menarik tentang program ini ialah kami telah menerima ramai pelatih yang pernah menjalani latihan di saluran ini. Maksud saya, mereka semua diletakkan dalam bidang khusus masing-masing. Tetapi saya rasa kami telah belajar sepanjang beberapa tahun lepas bahwa kami memang memerlukan diplomat di luar negara. Jadi walaupun sebahagian daripada pelajar-pelajar ini Anda tahu tidak dapat berhijrah ke Israel, terangkan mengapa. Ini sebenarnya ialah gambaran diplomasi versi 2.0 pada masa hadapan.
bukan sekadar mempunyai duta dan orang yang tinggal di pelbagai bahagian dunia. Ini benar untuk setiap peserta yang menyertai program masa. Menghabiskan banyak masa di Israel sudah pun menguatkan keupayaan Anda untuk bercakap tentang Israel, untuk bercakap tentang agama Yahudi dengan cara yang lebih yakin. Dalam program khusus ini, kami mengambil peserta yang sangat berbakat. Anda tahu, kriteria dan proses saringan agak ketat. Tahun lepas kami menerima lebih daripada 100 pemohon dan akhirnya 20 orang mendapat tempat ini. Mereka yang memang sudah terlibat sama ada di media sosial atau dalam komuniti mereka dan memberikan mereka alat untuk melakukan lebih banyak lagi apa yang mereka lakukan. Memberi mereka keupayaan untuk melakukan apa yang mereka mampu. Kami tidak akan menghantar duta Israel ke seluruh dunia dalam jumlah yang besar. Jelas sekali, setiap negara yang kami ada diplomat, itu memang hebat. Tetapi kami perlukan orang-orang ini untuk berbuat lebih lagi. Dan ini bukan hanya untuk Israel, ini juga untuk orang Yahudi. Ini adalah menentang antisemitisme lebih daripada apa-apa yang lain. Ini seperti kewartawanan warga negara versi 2 sifar. Dalam arti kata, Anda tahu, sekali lagi, kita tahu apa yang telah berlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Orang ramai telah menjadi pempengaruh. Mereka bercakap mengenainya. Anda tahu, orang yang biasanya tidak akan bersuara. Tetapi ini adalah peranan yang sangat khusus. Dan satu program yang menarik ialah bagaimana semakin ramai orang yang boleh mewakili komuniti akar umbi kecil, menerangkan bagaimana itu boleh membawa kepada situasi yang lebih baik untuk orang Yahudi di diaspora. Saya rasa betul seperti apa yang Anda katakan tadi. Apabila orang Yahudi muda atau bahkan orang Yahudi yang lebih tua, tetapi apabila orang Yahudi muda datang ke komuniti mereka dan tidak mendengar sesuatu dari luar, ini sekarang adalah orang dari dalam komuniti mereka sendiri yang membuat perubahan. Ia menjadi pengganda untuk segala usaha yang telah pun dilakukan. Tetapi apabila Anda mempunyai seseorang yang benar-benar boleh mewakili nilai-nilai ini dan benar-benar boleh menerangkan serta mempunyai pengalaman secara langsung, Anda tahu, mereka telah melakukan perkara secara langsung dan kini mereka mempunyai pengetahuan untuk melakukan lebih banyak, bercakap lebih banyak, dan menjadi lebih yakin mengenainya. Itu memberikan kesan berantai dalam kalangan mereka, rakan-rakan mereka, keluarga mereka, dan kemudian ia terus berkembang. Dan dalam komuniti mereka, jika mereka mampu menjadi pemimpin dalam usaha-usaha ini, kita akan melihat ramai lagi yang akan mengikut jejak mereka. Dan kita mungkin akan melihat pemimpin masa depan generasi akan datang. Anda tahu, saya pasti ada antara mereka yang datang daripada program debat atau program-program lain. Itu Anda tahu. Apabila semakin ramai orang, semakin ramai yang sudah berusia dan keluar dari program. Jadi, boleh dikatakan, saya bayangkan ia boleh membuka satu kumpulan baru dalam Kementerian Luar Negeri suatu hari nanti dan mengambil alih pekerjaan sepenuhnya. Sudah tentu. Itu memang satu kemungkinan. Dan Anda tahu, kita lihat di Amerika Utara, 1 daripada 5 alumni masa bekerja untuk organisasi Yahudi. Saya hanya ingin tekankan statistik itu sekejap. 1 daripada 5 alumni masa bekerja di organisasi Yahudi di Amerika Utara. Itu menakjubkan. Itu sudah mula membina pemimpin masa depan. Selepas perjalanan mereka. Wah, okey. Ya, jadi ia melibatkan mereka selepas pulang. Betul. Jadi, dan kita bercakap tentang program-program ini. Program ini kita sudah mengambil orang yang merupakan pemimpin dalam bidang mereka. Itu sudah sesuatu. Ini adalah orang yang mempunyai potensi lebih tinggi daripada kebanyakan. Dan itulah sebabnya proses saringan untuk program ini sangat ketat. Saya benar-benar percaya bahawa setiap seorang daripada mereka yang akan diterima untuk menyertai program ini akan menjadi pemimpin masa depan dalam satu cara atau yang lain. Wah, memang sangat memujakan kerana masa terus berkembang. Dan saya tahu ia telah memberikan peluang yang mengubah hidup kepada orang yang saya sendiri kenal dan pernah bekerjasama dengan mereka. Jadi, teruskan usaha yang baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Puluhan juta orang di seluruh dunia telah menonton, sudah tentu, Piala Dunia FIFA. Malah itu belum termasuk mereka yang hadir ke pelbagai perlawanan. Kita tahu terdapat pertembungan yang mendebarkan antara dua seteru terkenal, yaitu England dan Argentina. Seorang penulis British mengingatkan kita tentang satu bab yang terlupa dalam sejarah bola sepak, atau apa yang kita panggil sebagai soccer di Amerika. Dan buku terbarunya, Digging Deep, membongkar kisah 11 bintang bola sepak Yahudi yang kerjaya dan kehidupan mereka terhenti akibat Holocaust. David Bokover, penulis Digging Deep yang membongkar kisah 11 pemain bola sepak Yahudi yang dibunuh, kini bersama kita dari London. Hai dan terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya. Jadi, maksud saya, ini adalah topik yang agak sukar saya pasti untuk Anda selami. Tetapi, ketika seluruh dunia sedang menyaksikan Piala Dunia, apa Anda tahu? Apa pandangan keseluruhan Anda tentang perkara ini? Dan bagi atlet Yahudi secara umum yang bermain sukan ini, Baik, malangnya saya rasa hanya ada seorang
peserta Yahudi dalam Piala Dunia ini. Hanya ada seorang sahaja, iaitu Matt Turner, yang merupakan penjaga gol simpanan untuk Amerika Syarikat, yang kini telah tersingkir. Malangnya, bola sepak Yahudi sangat terkenal sebelum Holocaust, tetapi tidak begitu selepas itu. Jadi, Anda memulakan buku ini dengan satu pemerhatian yang sangat menarik. Anda kata, jika Anda tanya kebanyakan orang Yahudi untuk menamakan seorang pemain bola sepak yang hebat, kebanyakannya akan berpikir panjang, terutamanya orang Amerika. Karena sebenarnya, pemain bola sepak tidak begitu terkenal seperti yang kita kenali dari NBA dan NFL contohnya. Sebenarnya saya bercakap sekarang di negara-negara yang memang terkenal dengan bola sepak. Jadi jika anda tanya seorang Yahudi British contohnya, seorang Yahudi British yang sangat meminati bola sepak, dan jika anda tanya seorang Yahudi British yang sangat meminati bola sepak, siapakah pemain Brazil terhebat sepanjang zaman? Mereka akan jawab Pele. Jika anda tanya mereka, siapakah pemain Argentina terhebat sepanjang zaman, mereka akan mula berdebat sama ada ianya Maradona atau Messi dan sebagainya. Tetapi jika anda tanya mereka, siapakah pemain bola sepak Yahudi terhebat sepanjang zaman, mereka akan terdiam. Dan sebenarnya, apa yang mungkin mereka lakukan ialah mereka akan mula tersenyum, malah ketawa. Tetapi apa yang mereka lakukan apabila mereka tersenyum atau ketawa, sebenarnya ialah mereka sedang mentertawakan Holocaust. Mereka sedang mentertawakan kemusnahan memori kolektif Yahudi selepas Holocaust. Kerana apa yang berlaku ialah pemain bola sepak Yahudi yang hebat ini wujud dalam ingatan ramai orang yang juga telah dibunuh. Oleh itu, kisah itu terhenti begitu saja. Wah, jadi penyelidikan ini mengambil masa 6 tahun. Awak tahu, adakah terdapat seorang pemain tertentu yang mencetuskan proyek jangka panjang yang begitu terperinci ini? Buku terakhir saya adalah tentang Bela Goodman yang merupakan jurulatih bola sepak Yahudi terhebat sepanjang zaman. Dia terselamat daripada Holocaust di Hungary dan kemudian dia berjaya memenangi Piala Eropah 2 kali bersama Benfica dari Lisbon. Dan apabila saya mengkaji tentang kehidupannya, saya menemui satu dunia yang benar-benar baru. Satu dunia yang saya langsung tidak sedar, walaupun saya adalah peminat bola sepak yang fanatik dan telah menjadi peminat bola sepak sejak kecil lagi, saya juga sangat tertarik dengan sejarah Yahudi. Saya langsung tidak tahu tentang sejarah ini. Tetapi apabila saya membaca tentang Bela Goodman, saya menemui dunia ini kerana rakan sepasukannya, jurulatihnya, para peminat, semua orang. Begitu ramai yang terlibat dalam bola sepak di Eropah Tengah dan Timur adalah orang Yahudi. Dan mereka benar-benar memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan bola sepak seperti yang kita fahami hari ini. Wah, itu memang sangat-sangat menarik. Anda juga dengar bagaimana Holocaust telah memberi kesan kepada begitu banyak sukan. Maksud saya, Anda dengar kisah-kisah peninju. Maksud saya, memang ada ramai ahli gusti, peninju yang hebat. Ramai antara mereka terpaksa menghiburkan Nazi di kem-kem tahanan. Kita pernah dengar beberapa kisah seperti ini. Saya bayangkan perkara ini melibatkan banyak sukan, bukan hanya bola sepak sahaja. Sudah tentu, memang betul. Dan saya fokus pada bola sepak atas 2 sebab. Pertama, itu adalah minat saya. Dan untuk menjalani tahap penyelidikan setinggi ini, seperti yang anda katakan, ia mengambil masa 6 tahun untuk saya. Anda perlu ada minat untuk menamatkannya. Selain itu, bola sepak, sudah tentu, adalah sukan paling popular di dunia. Dan apa yang buku ini membolehkan saya lakukan selain hanya menceritakan kisah 11 pemain ini, kerana saya perlu jelas menceritakan situasi hidup mereka, latar belakang mereka dan apa yang sebenarnya berlaku kepada mereka pada akhirnya. Saya berjaya bercakap tentang sejarah Yahudi abad ke-20 dan Zionisme serta kelahiran Israel melalui kisah 11 pemain ini. Anda tahu, satu perkara, sudah tentu, kita tahu bola sepak, saya rasa, boleh dikatakan sukan paling populer di dunia. Saya tak boleh pastikan itu dengan pasti. Anda sudah tentu tahu itu. Tetapi, kanak-kanak Israel semua bermimpi untuk menjadi Messi atau Ronaldo di sini. Jadi terangkan, perasaan saat segalanya terasa bagai melengkapkan satu pusingan, kini kita berada di Israel. Negara ini telah lahir dan terdapat ramai atlet yang berpotensi sedang membesar di sini ketika kita bercakap sekarang. Saya berharap impian saya adalah untuk melihat buku saya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Dan saya berharap pemain bola sepak muda di Israel akan menghargai bahawa mereka sedang mewarisi tradisi yang kaya dan gemilang daripada pemain bola sepak Yahudi yang hebat. Dan apa yang saya rasa Israel kekurangan, mereka telah menghasilkan pemain bola sepak yang sangat baik selama ini. Apa yang saya rasa Israel kurang ialah keyakinan diri.
secara kolektif, kepercayaan diri, kepercayaan bahawa kita boleh melakukannya. Dan saya rasa jika mereka faham bahawa mereka adalah pewaris kepada tradisi yang hebat, itu akan meningkatkan keyakinan diri mereka dan membawa mereka kepada lebih banyak kejayaan. Kami juga baru sahaja menamatkan Sukan Bakar Maccabiyah yang sangat hebat kerana begitu ramai pemain dapat datang dan berada di Israel. Maksud saya memang ada banyak kebanggaan terhadap keupayaan atletik dan juga kebangkitan semula. Sudah tentu. Dan anda tahu, bola sepak dan sukan mempunyai sejarah yang hebat dalam kalangan orang Yahudi. Ia benar-benar muncul bersama gerakan Zionis. Ahli falsafah Zionis, Max Nordau, telah mengemukakan idea tentang Yudaisme berotot. Beliau percaya bahawa orang Yahudi harus keluar daripada gaya hidup keagamaan mereka di yeshivot dan mereka harus menjadi cergas serta sihat. Mereka harus bermain sukan dan belajar bagaimana untuk mempertahankan tanah air mereka sendiri. Dan begitulah semuanya bermula. Dan terdapat tradisi hebat kelab bola sepak Zionis, kelab sukan Zionis di seluruh Eropah Tengah dan Timur. Dan kelab-kelab Israel sekarang, Maccabi, Hapoel, adalah pewaris kepada tradisi hebat itu. Ya, satu perkara terakhir. Saya tahu ini agak rawa dan awak lebih tahu daripada saya sebab awak tahu bola sepak. Boleh kita kira David Beckham sebagai pemain bola sepak Yahudi? Sebab bukankah dia secara terbuka mengakui bahawa dia ada seorang datuk atau nenek Yahudi, betul? Betul, memang begitu. Dan saya rasa orang Yahudi memang mencari-cari mana-mana pemain bola sepak hebat yang mereka boleh kaitkan dan mengatakan bahawa mereka adalah Yahudi. Maksud saya, mari kita berterus terang. Beckham mungkin ada akar keturunan Yahudi, tapi dia sebenarnya bukan seorang Yahudi. Tapi dia mengakui bahawa dia ada seorang datuk atau nenek Yahudi, betul? Maksud saya, dia tidak sembunyikan perkara itu. Dia terbuka mengenainya, kan? Dia memang sangat terbuka tentang perkara itu. Tapi ada ramai tokoh Yahudi hebat dalam sejarah yang boleh kita banggakan. Dan kita juga patut ambil inspirasi daripada mereka. Menakjubkan. Terima kasih banyak. Buku yang sangat menarik. Dan tahniah. Saya tahu jelas sekali ini adalah projek yang dibuat dengan penuh kecintaan. Dan saya pasti awak agak kecewa dengan keputusannya. Tapi awak nampak agak gembira walaupun kalah menurut penilaian kami. Sudah tentu, sentiasa ada peluang lain. Betul tu. Terima kasih. Dari membesar di sebuah mosyaf kecil di Israel hingga menjadi penasehat UFO Presiden Trump. Ahli astrofizik Harvard Profesor Avi Loeb kini mengetuai usaha saintifik Rumah Putih untuk mengkaji fenomena udara tidak dikenali atau UAP. Dan beliau bersama kita sekarang. Sila berikan tepukan gemuruh untuk Avi Loeb yang telah terbukti betul. Belum lagi. Saya pernah menemu bual awak beberapa tahun lalu tentang yang dari Hawaii, Ioana, saya lupa namanya. Dan masa itu semua orang mengkritik awak. Dan sekarang awak di sini seorang ahli fizik profesional dan tiada siapa yang berani sebelum ini. Tapi awak tahu apa yang awak cakapkan. Apa yang buat awak begitu berani sampai tak peduli apa orang kata bertahun-tahun dulu? Terima kasih kerana menjemput saya. Memang betul, saya dibesarkan di ladang dan saya lebih peduli tentang alam semula jadi daripada apa yang orang kata. Sebagai seorang saintis, saya bertuah kerana dapat mengekalkan rasa ingin tahu sejak kecil. Dan soalan paling asas dalam sains ialah, adakah kita bersendirian? Kerana jika kita mempunyai jiran dalam persekitaran kosmik kita, itu bermakna kita mungkin bukan berada di puncak rantaian makanan. Secara kosmologi. Bercakap. Dan juga, anda tahu, kita boleh belajar tentang sains baru, teknologi baru daripada mereka. Ia akan bermakna bahawa jika anda percaya kepada Tuhan, Tuhan bukanlah ibu bapa kepada hanya seorang anak. Dan anda tahu, itu akan memberi inspirasi kepada kita daripada hanya menumpukan pada konflik di permukaan dua dimensi batu ini. Sudah pasti, yang kita dilahirkan di atasnya, kita akan terinspirasi untuk mempertimbangkan ruang antara bintang 3 dimensi yang boleh kita terokai. Jadi secara keseluruhannya, saya rasa ia akan menjadi satu mesej yang sangat membangkitkan semangat kepada manusia. Kita semua berada dalam perahu yang sama. Dan jika kita mempunyai jiran, anda tahu, yang mengetuk pintu. Yang lebih bijak daripada kita sepatutnya ingin belajar daripada mereka juga. Selalunya ketukan di pintu membuatkan ahli keluarga berhenti bertengkar dengan kuat dan memberi tumpuan kepada tetamu. Jadi itulah harapan saya untuk masa depan. Tetapi setakat ini, kita belum ada bukti yang muktamad. Tetapi memang pada tahun 2017, kami telah menemui satu objek antara bintang yang kelihatan sangat pelik.
Ia berbentuk leper, ditolak menjauhi matahari oleh satu kuasa misteri selain graviti dan tidak menunjukkan sebarang penyejatan seperti yang berlaku pada komet. Jadi saya mencadangkan mungkin ia adalah objek berteknologi. Dan sekarang kerajaan AS sedang mendedahkan fail-fail yang berkaitan dengan objek tidak dikenali. Ini adalah objek-objek yang Pentagon, agensi perisikan tidak dapat kenal pasti. Dan anda mungkin fikir mereka sangat berat hati untuk mendedahkan fakta itu kerana ia bermakna mereka tidak menjalankan tugas mereka. Tetapi, kenapa ia ditutup selama bertahun-tahun? Itu yang kita semua tertanya-tanya. Seperti, kenapa? Kenapa ia begitu penting untuk disembunyikan? Maksud saya, kita semua telah bercakap, Anda tahu, tentang bintang yang mempunyai 8 penjuru itu. Semua orang telah bercakap mengenainya selama berbulan-bulan. Seperti, kenapa ia perlu menjadi rahasia besar? Sebab pertama ialah kebanyakan data ini diperoleh melalui sensor terperangkap. Ini adalah sensor yang kerajaan AS tidak mahu negara musuh sedar akan kewujudannya. Tetapi sebab kedua sudah tentu, apabila birokrat tidak dapat menyelesaikan sesuatu, mereka tidak mahu mengaku bahawa mereka tidak menjalankan tugas mereka. Mereka hanya menyimpannya begitu sahaja. Jadi, penjelasan menawarkan satu penyelesaian yang sangat mudah supaya Kongres AS tidak akan menyemak kelemahan-kelemahan dalam pertahanan Amerika Syarikat. Jadi, baru-baru ini, Presiden Trump telah mengeluarkan arahan untuk mendedahkan semua maklumat yang tidak memberi kesan atau tidak mempunyai sebarang akibat terhadap keselamatan negara. Dan kita telah melihat 4 pendedahan yang telah ditonton oleh 2 bilion orang di seluruh dunia yang mana sangat luar biasa. Saya tidak tahu mana-mana laman web lain yang dalam tempoh 2 bulan mempunyai 2 bilion penonton. Jadi ini adalah satu topik yang sangat menarik minat orang ramai. Ia juga memberi inspirasi kepada kanak-kanak untuk menjadi saintis. Ya, betul. Saya faham sekarang. Saya memang suka perkara macam ini. Saya boleh bercakap tentang ini sepanjang hari. Saya salah seorang kanak-kanak yang suka duduk termenung dan melihat bintang-bintang. Jadi, saya faham. Kalau saya tidak menjadi seorang wartawan, mungkin saya sendiri akan menjadi ahli astrofizik. Tapi, Anda tahu, walau begitu, Anda tak boleh. Ada juru terbang dan pegawai yang kini sedang ditemu ramah mengatakan bahawa mereka nampak benda ini. Orang takut untuk diketawakan. Tapi kita sedang melihat video-video ini. Macam apa? Baiklah. Situasinya agak berbeza daripada skrip Steven Spielberg dalam filem terbaru Hari Pendedahan, di mana watak utama keretanya dilanggar oleh kereta api yang sedang bergerak. Awak tahu, kereta saya masih utuh. Malah, Kerajaan Amerika Serikat meminta nasihat saya sebagai seorang saintis mengenai perkara ini. Jadi awak tahu, perkara tentang sains ialah kebanyakan masa kita berada dalam keadaan tidak pasti kerana kita tidak mempunyai cukup petunjuk, cukup bukti, dan itu kerja seorang detektif. Dan kita boleh membuat kemajuan dengan mengumpul data baharu atau menganalisis data lama. Jadi, kita perlu membina sensor baharu. Atau jika kerajaan mempunyai data yang berguna, majlis saya sedang cuba mendapatkannya supaya kami boleh menganalisisnya. Dan harapan saya ialah kita boleh membuat kemajuan dalam hal ini. Terdapat 2 kemungkinan. Sama ada kita sedang berhadapan dengan teknologi buatan manusia, dalam hal ini ia adalah isu keselamatan negara. Betul, tapi bagaimana awak melihat ia bergerak ke atas, ke bawah, ke sisi? Saya seperti tanpa sebarang pendorong. Saya akan jadi manusia biasa. Baiklah. Saya akan beri awak satu contoh. Bayangkan pancaran laser mencipta satu kawasan panas di atmosfera. Ia sama seperti titik laser yang bergerak ke sana-sini dan membuat kucing jadi gila. Awak tahu, mereka ikut titik itu seolah-olah ia satu objek. Kita mungkin sedang melihat sesuatu seperti itu. Jadi, tiada geseran atmosfera kerana ia bukan objek sebenar. Tapi, awak tahu, ia tidak mungkin titik laser kerana kita sedang berurusan dengan objek yang dilihat dari jauh. Banyak kilometer dan jumlah kuasa yang diperlukan untuk laser seperti itu jauh melebihi apa yang digunakan oleh tentera. Maksud saya, baru-baru ini kita tahu tentang Rafael di Israel yang menghasilkan senjata laser yang boleh melindungi daripada drone, daripada pelbagai jenis peluru berpandu yang lain. Tapi awak tahu itu adalah laser. Jika ia adalah peluru berpandu, awak tahu itu adalah laser. Tiada siapa akan fikir, tiada siapa akan kata, itu adalah UAP. Betul tu. Jadi, hakikat bahawa Pentagon, agensi perisikan datang kepada saya sebagai seorang saintis bermakna mereka tidak pasti sama ada ia buatan manusia. Jika mereka yakin ia mungkin buatan manusia atau dihasilkan secara teknologi oleh negara lain, mereka akan menulis memo sulit kepada Setiausaha Perang Pete Hegseth.
Sebaliknya, mereka datang kepada saya dan itu bagi saya bermakna ada kemungkinan kita akan menemui sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mari kita selidik perkara ini. Jadi, saya rasa teruja macam budak dapat gula-gula apabila mereka, maksud saya sudah setuju sejak awal apabila mereka meminta saya untuk melakukan perkara ini. Jadi anda tahu, satu lagi perkara. Kalau kita imbas kembali sedikit, maksud saya, kerana kita melihat semula sumber-sumber kuno, zaman Alkitab, maksud saya, ada juga pelbagai alegori dalam Bible dan Torah, anda tahu, dan Zohar yang membincangkan tentang perkara-perkara ini. Anda dengar kisah-kisah tentang Samaria dan anda tahu, semua teori-teori ini yang ramai orang bincangkan. Tapi anda tahu, anda pasti fikir bahawa perkara-perkara ini tidak muncul begitu sahaja tanpa sebab. Maksud saya, cerita rakyat sebenarnya tidaklah begitu jauh berbeza. Jadi kalau semua orang menerimanya ketika itu, kenapa sains perlu menjadikannya lebih rumit dengan perlu membuktikannya? Sebenarnya, saya cuba menyatakan bahawa sains tidak perlu menjadikannya rumit, tetapi kita perlu memberi perhatian kepada bukti kerana cerita tidak semestinya benar. Kita tahu bahawa anda tahu, ahli politik menceritakan kisah kepada orang ramai yang akhirnya tidak benar. Agama juga melakukan perkara yang sama. Jadi cara untuk kita maju adalah dengan mengumpul bukti, petunjuk yang akan membimbing kita ke arah kebenaran. Itulah perbezaannya. Dan memang mengambil masa yang lebih lama, sudah tentu, untuk melakukan kerja keras berbanding hanya bercerita. Sebab itu saya kata, teruskan fokus kepada bola-bola cahaya yang sedang dilaporkan. Bukan. Bukan di media sosial. Betul. Ia sama seperti jurulatih bola keranjang kata, fokus pada bola, bukan pada penonton. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Sekarang, ada kemungkinan bahawa anda tahu, kita pernah dikunjungi pada masa lalu. Sebenarnya manusia memperoleh banyak kebolehan kita sekarang. Hasil daripada nasihat yang kita terima daripada pelawat antara bintang. Itu mungkin. Kita cuma tidak mempunyai bukti yang kukuh tentang perkara itu. Saya harap kita boleh menemuinya. Masa kita dah habis. Kalau seseorang perlu mencarinya, awaklah orangnya. Awak kena selesaikan apa yang awak mulakan. Kenapa mereka tak mendarat saja di sini dan biarkan kita ambil sampel? Terima kasih, saya akan buat yang terbaik. Dan sudah tentu, ciri-ciri besar itu, kita boleh mengujinya. Contestant. Jika anda percaya kepada Tuhan, itu bermakna Tuhan bukan hanya mempunyai seorang anak. Mesra kekal. Terima kasih banyak. Avi, saya boleh terus berbual tanpa henti. Kita perlu sambung perbualan ini nanti. Saya suka topik ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana menjemput saya. Dan itu sahaja untuk episod minggu ini bagi Dunia Yahudi Mingguan. Anda boleh pergi ke saluran YouTube i24 News English, laman web kami, media sosial, semuanya untuk mengikuti episod ini serta episod-episod lain. Saya Emily Francis. Terima kasih banyak kerana menonton dan shalom dari Tel Aviv.